Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Saudara Fendi selaku moderator, pihak pengurusan Global Ihsan selaku penaja Majlis Ilmu, muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada petang ini 27 hari bulan 11 2025 bersamaan dengan 6 Jumadil Akhirah 1447. Kita sambung kembali pengajian kita dalam kitab Keindahan Islam. Mahasinul Islam. Indahnya Islam. Yang pertama kita bincang dalam siri-siri yang awal ni, keindahan Islam melalui rukun iman. Keindahan Islam melalui rukun iman. Maknanya kita nak tengok yang pertama sekali sudah pasti. Yang pertama sekali sudah pasti kita nak tengok, nak dengar, nak tahu apakah keindahan itu duduk di keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita beriman, maka di sana terdapat beberapa mahasin ataupun keindahan yang penting sangat untuk kita belajari, untuk kita hayati, dan untuk kita orang panggil sehati dan sejiwa dalam diri kita ni, biar kita tahu iman yang kita pegang, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak berbelah bagi ini adalah merupakan suatu saham yang besar, kepala moda yang utama dalam perjalanan hidup kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, alhamdulillah dalam siri yang lepas kita bincang tentang keindahan Islam dalam rukun iman. Melalui rukun iman, iaitulah rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Amantu billah. Beriman kepada Allah melalui rububiyatihi, melalui ketuanannya. Kita ada dua. Satu dia panggil rububiyah, ketuanannya. Yang kedua dia panggil uluhiyah, ketuhanannya. Kita dua perkara, satu ya. Tauhid ni satu ya, mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Tetapi dari sudut perbahasan, kita kata ketuhanan, dia panggil uluhiyah. Ketuanan rububiyah. Dan juga kita juga bincang tentang beriman dengan nama-nama Allah, Al-Asma'ul Husna, dan sifatuhul ulia, sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Jadi alhamdulillah, dalam siri yang lepas kita telah bincang tajuk ini. Sambungan kita pada kali ini, Al-imanu bi'uluhiyatihi, beriman dengan ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Beriman dengan ketuhanan Allah Azza wa Jalla, kita cuba memahaminya, kepentingannya, dan keindahan beriman dengan uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Bagi jemaah yang ada kitab, muka surah 39. Muka surah 39. Muka surah 39. Apa maksud al-imanu bi'uluhiyati? Iaitulah kita beriktikad bahawa Allah ialah al-ilah. Allah iaitulah Tuhan. Allah maknanya al-ilah, maksudnya Tuhan. Yang sebenar. Yang berhak disembah. Yang esa dan tiada sekutu baginya.
Semua amalan ibadat hanya ditujukan kepadanya sahaja dan tidak ada satu pun yang harus ditujukan kepada yang lain. Ingat dalam perkara ibadat. Dalam perkara ibadat, kita hanya boleh tujukan ibadat kita semata-mata kerana Allah. Kita buat semata-mata kerana Allah dan sumber ibadat kita juga kita kena ambil dari Allah. Sudah pastinya dari Allah dan Rasul. Sumber dia dari Allah dengan Rasul. Kita dah bincang di awal dulu, masdariyah, Rabbaniyatul masdar. Mana sumber dia mari daripada Allah. Mari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam amalan kita, hanya kita ikhlaskan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu ibadat yang boleh kita tujukan kepada orang lain. Tidak. Maka, kalau tidak dipahami tajuk ini, dibimbangi akan terbabas. Dibimbangi akan terbabas. Sepatutnya amalan itu untuk Allah, kita pergi buat untuk projek lain. Kerana nak pujian, kerana nak orang panggil kedudukan, maka kita guna agama, perjalanan agama untuk Allah kepada perkara yang lain. Kita kata ini satu tuduhan yang, satu amalan yang berat, ia merusakkan perjalanan. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأن الله هو العلي الكبير. Demikianlah kerana sesungguhnya Allah dialah yang berhak. Dialah yang hak. Allah Ta'ala yang benar, yang hak. Tak ada yang lain. Dan sesungguhnya apa sahaja yang mereka seru selain daripada Allah, itu adalah batil. Mu panggil apa dia? Panggil dewa, panggil wali, panggil tuk-tuk ni, selain daripada Allah, maka itu dia panggil batil. Apa makna batil? Tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima sebab yang diterimanya hanyalah kita menyeru dan menyembah Allah Azza wa Jalla semata-mata, itu sahaja yang boleh diterima. Yang lain tidak. Dia panggil batil. Batil itu makna tidak diterima. Batal. Tak betul. Dan sesungguhnya dia Allah, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Itu sifat Allah Ta'ala. Al-Aliyul Kabir. Al-Aliyu Al-Kabir. Dalam takbir kita pun setiap kali solat, kita mula dengan Allahu Akbar. Allah yang maha agung, yang maha besar. Jadi kalau kita tahu dah, kita sembah Allah yang maha besar, takkanlah kita berani nak buat perkara yang dimurkai oleh Allah. Ya, dalam solat ya kamu iktiraf Tuhan. Luar solat tidak, kita kata ini benda ajaib. Inna hadza la amrun ujab. Ini perkara yang ajaib, yang pelik. Jadi kita iktiraf Allah dalam solat. Luar solat, pergi cari benda lain. Pergi minta dengan makhluk lain. Kita kata itu satu kepincangan. Baik. Suratul Luqman ayat 30. Inilah maksud kalimah La ilaha illallah. Biasanya setengah orang ni kalau dia terjemah harfi, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Orang kafir marah. Tuhan banyak weh. Rumah seorang-seorang yang bukan Islam tu berapa Tuhan ada dah. Ada Tuhan dengan emas, ada Tuhan dengan perak, ada Tuhan dengan kayu, ada Tuhan dengan batu, macam-macam ada. Karena itulah terjemahan yang lebih baik, lebih tepat bila kita terjemah kalimah La ilaha illallah, kita terjemah dengan kata-kata La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak, yang layak disembah, dipuja dan dipuji. Gitu. Kena sebut gitu. La ilaha mana tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang layak untuk disembah selain Allah. Sebab kalau kita kata tak ada Tuhan, orang kafir kata banyak ya Tuhan. Apa pula awak ni? Tiba-tiba tak ada Tuhan. Alah,
Jadi kita kata Tuhan yang berhak disembah. Yang layak untuk disembah. Hanya Allah. Yang dibangkitkan semua Rasul bersamanya. Jadi apa ini? Allah Ta'ala bangkit Rasul, semua Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita dah belajar dalam kitab rukuk iman kita dulu berapa bilangan? Berapa bilangan Rasul? 313. Ada kata riwayat kata 315. Khilaf sikit tentang bilangan. Semua mereka, dakwah mereka kepada apa? Kepada la ilaha illallah, kepada tauhid. Tak ada Nabi yang ajak orang lain pada la ilaha illallah. Karena itulah kita dah sebut dulu dalam rukuk iman, Nabi SAW beritahu, nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat. Nah, kami para rasul, para nabi ini adik-beradik tiri, bapak sama, mak lain. Apa dia maksud bapak sama? Agama dia satu je, Islam. Dakwah dia tauhid, la ilaha illallah. Cuma mungkin furu' asy-syariah. Cabang-cabang syariah itu berbeza. Cabang syariah mungkin berbeza. Itu je yang berbeza. Yang lain tidak. Diturunkan kitab dengannya. Jadi Al-Quran turun, Taurat turun, Injil turun. Nak untuk apa? Untuk la ilaha illallah. Dan kerananya diciptakan jin dan manusia. Kerananya, kerana nak sembah Allah, diciptakan jin dan manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 25. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Maksudnya, dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beratus orang Rasul sebelum Nabi. Sudah diutuskan. Melainkan kami wahyukan kepadanya bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang hak, yang benar, yang berhak disembah, dipuja dan dipuji. Melainkan aku. Allah kata, illa ana. Fa'budun, maka sembahlah olehmu sekalian akan daku. Jadi Allah Ta'ala perintahkan supaya kita semua makhluk dia sembah Allah Azza wa Jalla semata-mata, tidak sembah yang lain. Surah Al-Anbiya ayat 25. Baik, kita pindah ke muka surat seterusnya, muka surat 40. Muka surat 40. Apa dia muka surat 40 ni? Nah, tengok kitab. Dan firmanullah Ta'ala, ini ayat yang kedua yang menjadi dalil bahawa semua makhluk ini diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Mana dalil? Dalil yang kedua, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ini jelaslah. Allah Ta'ala bagi satu penjelasan yang cukup jelas bahawa aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah semata-mata. Surah Az-Zariyat ayat 56. Maka dengan itu beriman dengan uluhiyatillah, beriman dengan ketuhanan Allah ini juga merangkumi keistimewaan dengan rububiyah Allah. Dia kaitlah. Sebab kenapa kita kena sembah Allah? Sebab Allah yang menciptakan kita, itu dia rububiyah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang mentadbir kita. Allah yang beri rezeki pada diri kita. Jadi tiba-tiba Tuhan atur kita, Tuhan cipta kita, Tuhan jadi kita, tiba-tiba waktu ibadat disembah berhala. Ini satu, dia panggil apa ni? Satu kepincangan yang cukup berat. Yang cukup berat. Maka menjadi kewajipan kepada kita, mesti berusaha mengambil langkah-langkah yang terbaik. Apa langkah yang terbaik? Iaitu memahami kita ni dicipta oleh Allah.
Kita dah bincang dalam siri yang lepas, nak kenal Allah tak boleh kenal dengan zat dia. Manusia tak boleh tengok Allah di dunia ini. Maka kita nak kenal dengan apa? Kita kenal dengan Asma'ul Husna. Dengan nama-nama Allah yang maha indah. Satu. Lagi kita nak kenal apa nama Allah, kita nak kenal apa Allah, kita kenal bisifatihil ula, dengan sifatnya yang maha tinggi. Dua. Macam mana lagi kita nak kenal Allah? Kita kenal dengan makhluqatillah, dengan memerhatikan makhluk-makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Barulah kita boleh tahu, baru kita boleh faham, baru kita boleh kenal Allah, dan ketika itu bertambah mantapnya, betapa kukuhnya iman kita kepada Allah Azza wa Jalla setelah kita kenal Allah yang Maha Agung. Nah, jadi tiga ni cara pecahan untuk mengenali Allah Azza wa Jalla. Bukan pula kata tiga, Allah Ta'ala tiga. Siapa cakap? Jangan lebih-lebih. Kalau tak faham, belajar. Kalau tak erti, mengaji, kata orang. Ha, baik. Ini kerana hanya Allah SWT sahaja yang layak dan berhak disembah. Tiada sekutu baginya. Ya, hanya dia yang menjaga dan memberi rezeki pada alam ini dan seluruh kandungannya di bawah kuasa Allah. Hanya Allah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan tanpa dikongsi dengan sesiapa pun dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Tak ada satu pun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla, tak ada siapa pun. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dalam surah Al-Ikhlas Allah kata, qul huwallahu ahad, Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada siapa yang sama. Jelaslah bahawa kebaikan beriman dengan uluhiyah, dengan ketuhanan Allah SWT adalah merangkumi semua keindahan dan kelebihan kepada beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, sebagaimana kita dah faham buku ini, dia tidak nak bahas lagi tentang kelebihan-kelebihan yang ada itu. Tetapi yang kita nak cerita kepada para pelajar, para pencinta sekalian ini, ada 6 ataupun 7 fadilat, kelebihan beriman kepada uluhiyatillah. Fadilat, kelebihan beriman kepada ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Baik, yang pertama. Kita mula dengan fadilat yang pertama. Kelebihan beriman dengan uluhiyah Allah SWT, satu, memberi dan menetapkan hak ketuhanan kepada pemiliknya yang hakiki. Supaya kita tidak terbabas. Bila kita nak ibadat, kita ibadat kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kita minta tolong, kita minta dengan Allah. Bukan minta dengan pokok kayu, bukan minta dengan kepala sungai, bukan minta dengan dewa tu, dewi ni. Tidak. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita dah kenal Allah. Kita tahu siapa pemilik kita. Maka yang berhak dipuja, dipuji. Yang berhak diminta pertolongan, iaitulah Allah Azza wa Jalla. Disebabkan hanya dia yang punya sifat ketuhanan, iaitulah Allah Ta'ala yang esa, yang tiada sekutu baginya. Sekaligus menafikan hak ini bagi semua yang lain selainnya. Ini orang takut sangat ni. Takut nak belajar tauhid uluhiyah ni, inilah punca dia. Sebab kita nafikan semua kuasa-kuasa lain jangan duduk campur dalam bab tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sekaligus menafikan hak ini bagi semua yang lain selain dari Allah, kerana mereka tidak layak dan tidak berhak serta tiada langsung sifat dan ciri-ciri ketuhanan. Sifat apa? Ni orang pergi kubur, minta dengan orang mati. Kono-kono orang mati sekarang ni free duduk dalam kubur. Jadi dia ada masa untuk minta untuk kita, untuk syafaat pada kita. Kita kata ini guna pendekatan akli yang melampau dalam masalah menentukan kekuasaan. Jangan. Sesungguhnya Tuhan yang layak dan berhak untuk disembah hanyalah satu. Adalah mustahil terdapat Tuhan yang banyak. Sebagaimana mustahil alam ini punya dua pencipta atau dua pentadbir.
Kita tak usah kata apa. Sebab tu bila sampai ke rumah, bila sampai di rumah, isteri power, suami kuat. Contohnya. Dua-dua bekerja. Dua-dua ada duit. Dua-dua ada pangkat. Ni bos di sekian tempat. Ini bos di sini. Contohnya kita kata. Seorang bos di hospital, seorang bos di pejabat. Bila sampai rumah, tak boleh nak tunjuk ke ketuaan masing-masing. Allah Ta'ala telah beri satu power saja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu yang menguasai wanita, maknanya sampai di rumah suami yang berkuasa. Tak boleh dua kuasa dalam satu rumah. Namun begitu bukan makna suami itu kena diktator, ganas. La, dia kena ada syura wa amruhum syura bainahum. Maka itulah analogi bandingan dalam alam semesta ini tak boleh ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, jam kita. Ha, Allah Ta'ala sebut dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illa Allahu lafasadata. Wa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah. Tentulah kedua-duanya itu telah merosak binasakan dunia ini. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai aras daripada apa yang mereka sifatkan. Tak mungkin ada dua Tuhan dalam satu alam ini. Tak mungkin. Sekarang ni mesti hujan. Mesti tengkujuh. Nah, kita minta dengan Tuhan, jangan turunlah hujan, kita nak kenduri. Tuhan pun setuju. Tuhan bumi setuju. Tak turun hujan di kawasan kita. Sebab kita nak kenduri. Tapi Tuhan lang kata, no. Berat dah hawan aku ni. Aku nak turunkan hujan. Berkelahi pula. Dalam bab hujan pun dia berkelahi. Apalagi dalam bab lain. Sebab tu Allah Ta'ala sebut. La fasadata. Kalaulah kita biarkan alam ini dua pentadbir. Rusak alam ini. Yang ni kata nak hujan. Yang ni kata tak nak hujan. Punah habis dunia ini. Perasaan kan tidak? Rusak kita. Tetapi Allah saja yang mentadbir. Malaikat-malaikat hanya pelaksana. Menjalankan tugas. Bukan mentadbir. Malaikat jalan tugas. Allah kata turun hujan sini, dia bawa sini. Kemarau sini, dia kemarau sini. Itu je tugas dia. Ciri-ciri asas Islam yang paling agung adalah mengakui keesaan Allah Azza wa Jalla. Bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selain daripadanya. Hanya dia yang bersifat dengan segala kesempurnaan, kemuliaan, keelokan, dan yang esa tunggal dalam segala-galanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Semua makhluk ni berkendak kepada Allah. As-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Mari hujung tahun nanti orang sibuk-sibuk duk cari anak Tuhan. Jangan join kita, jangan masuk campur. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Tak ada siapa. Dan firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Al-Isra ayat 111. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong. Dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Jadi itu Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala nafikan, dia ada anak, dia ada partner, dia ada sekutu, ada persamaan makhluk yang bersama dengan Allah, tidak ada sama sekali. Jadi inilah. Kewajipan yang paling besar dalam Islam adalah menyeru manusia untuk menyembah Allah. Ingat molek.
Kita wajib bermula dengan diri kita tauhid kepada Allah. Dan kita wajib menyeru makhluk lain, keluarga kita, kawan-kawan kita, semua manusia dengan jin supaya menyembah Allah Azza wa Jalla semata-mata. Dan menjauhkan diri daripada menyembah selainnya. Jadi dua dimensi ini tak boleh asing. Ubudullah wajtanibut taghut. Sembah Allah dan jauhi taghut. Dua-dua ni kena ada. Saya nak ambil satu ya Ustaz. Tak larat dua. Apa dia? Saya nak ambil tauhid saja. Larang syirik. Oh tak mau. Orang marah nanti. Tak tak betul. Pincang kita punya dakwah seperti ini. Dakwah seperti itu dikira dakwah yang pincang sebab dakwah kepada tauhid mesti nabzus syirik, mesti hapuskan syirik. Tak mungkin. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan solat, menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang benar, yang lurus. Surah Al-Bayyinah. Jadi kita kena ingatlah. Jelas kita jangan duduk main macam-macam gitu saja, tak boleh. Sekarang kita berpindah mencari dalil daripada hadis Nabi SAW. Ini penting. Kita dalam beragama ni, dalil kita yang utama Al-Quran dan hadis. Kemudian baru kita pergi berdalil-dalil yang lain untuk menguatkan pegangan kita itu. Dalil lain itu sebagai penguat, pengikat. Hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerangi manusia sehingga mereka mengakui tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Wa yuqimus salat, mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, menunaikan zakat, fa idza fa'alu zalik, apabila mereka menunaikan hak tadi, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, nasaya terpeliharalah darah mereka dan harta benda mereka, mana kita tak boleh nak bunuh mereka, kita tak boleh nak rampas harta mereka kecuali dengan hak Islam. Maknanya dia kena bayar, kalau kafir bayar jizyah ataupun apa-apa bayaran yang ditetapkan oleh pemerintah Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka hanyalah kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Mana jelas dalam hadis ini kita kena berdakwah sehingga masuk Islam semua orang. Sehingga masuk Islam semua orang kena berdakwah. Tapi kalau dia sekat jalan dakwah, perang. Tapi jangan mula dengan perang dulu. Jangan backing sangat. Ini setengah orang nak perang dulu. No, kita kata kita ada cara-cara dia panggil ada SOP dia. Jangan duk lawan. Baik. Itu keindahan yang pertama. Keindahan yang pertama iaitulah memberi dan menetapkan hak ketuhanan hanyalah kepada pemiliknya hakiki, Allah Azza wa Jalla. Keindahan yang kedua dalam tauhid uluhiyah, membezakan antara hak Allah dengan hak makhluk. Kita kena beza hak Allah dengan hak makhluk. Lalu meletakkan hak setiap satunya dengan adil, letak pada tempat dia. Inilah keadilan hakiki yang tanpanya hidup manusia tidak akan teratur serta aman, dan hanya dengannya manusia akan selamat daripada azab Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat molek. Inilah keadilan hakiki yang tanpanya hidup manusia tidak akan teratur serta aman, dan hanya dengannya manusia akan selamat daripada azab Allah. Yang pertama, hak Allah. Kita kena hak Allah. Hak Allah adalah untuk mengesakannya. Tak boleh. Syirik tidak ada.
dan menyembahnya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hak hamba pula adalah untuk menjadi hamba yang patuh dan taat kepada Tuhan dan penciptanya. Kufur dan berlepas diri daripada segala yang disembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi hak Allah, kita mesti sembah Allah. Hak kita, kita mesti menjadi hamba Allah. Jangan nak jadi Tuhan pula. Jangan kamu. Sebab itulah Allah Ta'ala firman dalam hadis kursi. Siapa-siapa dia yang cuba untuk bersifat takabur, nak tarik manaza'ani, siapa dia nak lawan Allah di sini, Allah campak dia dalam neraka. Jangan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi para pelajar tanda, ayat Quran ini dipanggil An-Nida'ul Awal fil Quran, seruan yang pertama dalam Quran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Yang lain-lain itu bermula dengan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal sampai pada ayat 21 ni, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Manusia, sembahlah Tuhan kamu. Jangan sembah hak lain. Apa sembah hak lain, punah binasa habis. Kata orang, punah binasa habis. Porak peranda habis. Ini dia panggil An-Nida'ul Awal fil Quran. Seruan yang pertama dalam Al-Quran. Seruan yang pertama dalam Al-Quran. Ingatlah. Itu dia panggil An-Nida'ul Awal. Seruan pertama dalam Al-Quran yang mesti kita kena faham. Kena tahu. Sayyidina Muaz bin Jabal, seorang sahabat yang disayangi oleh Nabi SAW yang hebat, telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda. Satu hari Nabi tanya Muaz. Muaz ni dia cerdik. Dia tengok Nabi duduk seorang ke duduk rehat dalam perjalanan. Dia pergi dekat. Nampak Nabi tidak berehat, tak tidur ke, maka dia akan bertanya soalan. Cerdik Muaz. Satu hari Nabi tanya dia. Ya Muaz, atadri ma haqqullahi ala ibadi? Wa ma haqqul ibadi ala Allah? Muaz, tahukah kamu apakah hak Allah atas hambanya? Ada juga hak Allah kata kita. Ya. Dan apakah hak hamba ke atas Allah? Jadi hak kita pula atas Allah Ta'ala apa dia? Siapa yang bagi hak ni? Allah yang bagi. Kalau kita sendiri nak suruh Tuhan hak kita, no. Tak ada kuasa kita. Tapi Allah yang bagi hak. Dia yang bagi untuk kita. Qala qultu Allah wa rasuluhu alam. Tengok para sahabat dia beradab dengan Nabi SAW. Bila Nabi tanya, dia kata Allah wa rasuluhu alam. Allah Ta'ala dengan Rasul yang tahu, aku tak tahu. Itu dia panggil adab para sahabat dengan Nabi SAW. Qala fa inna haqqallah 'ala al-ibad an ya'budu wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah Ta'ala ke atas semua hamba dia. Hendaklah mereka sembah Allah dan jangan syirik sekali-kali. Wa haqqul ibadi 'ala Allah. Hak hamba ke atas Allah, alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Allah Ta'ala tidak akan azab mereka yang tidak melakukan syirik kepadanya. Jadi, dengan sesuatu apapun. Jadi, orang yang murni akidah, murni tauhidnya, tidak melakukan maksiat kepada Allah, maka Tuhan tak akan azab dia. Dia terus masuk ke dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Itu hak kita kena hak Allah. Hak Allah wajib kita taat, wajib kita sembah, wajib kita ibadat. Hak Allah Ta'ala, hak kita kata Allah, Tuhan tak akan azab. Itu janji Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak mungkir janji. Jadi janji Allah Ta'ala bahawa kita tidak diazab oleh Allah siapa yang tidak melakukan syirik. Baik, kita pindah kepada yang ketiga. Yang ketiga, menyatukan arah manusia dalam satu tujuan dan kehendak. Satu je matlamat perjuangan kita. Apa? Menjadi hamba Allah. Memang tabiat manusia yang lemah mencari dan menuntut
kerana ia sentiasa memerlukan sesuatu yang dapat memberinya faedah dan melindunginya daripada kemudaratan. Kita ni akan carilah benda ni kan. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang wajib menjadi tempat permintaan dan permohonan manusia kerana hanya dia yang memerintah dan maha berkuasa atas segalanya. Jadi kita cari. Hanya Allah yang boleh menolong dan maha berkuasa boleh menolong untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Dan tiada sesuatu yang berlaku tanpa kehendak dan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tak mungkin. Ada benda yang Tuhan tak nak jadi, tapi makhluk suruh buat. Jadi juga. Tak mungkin benda tu. Ini. Maka siap kehendak yang dituntut, selain daripada Allah adalah batil, kerana ia juga hanyalah makhluk yang diperintahkan oleh Allah. Yang tidak memiliki apa-apa kuasa untuk dirinya sendiri, apatah lagi untuk makhluk lain. Kerana inilah jika manusia bergantung dengan yang lain selain daripada Allah, ia tidak akan dapat memberinya sebarang kebaikan, sebaliknya hanya akan bawa kemudaratan dan kekecewaan. Kita tak akan dapat yang kita nak. Kecewa adalah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Zalikumullahu rabbukum lahul mulk, walladzina tad'una min duhuni ma yamlikuna min qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum, walau sami'u mastajabu lakum, wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, wa la yunabbi'uka mislu khabir. Yang berbuat demikian Allah Tuhanmu. Kepunyaannya lah kerajaan. Dan orang yang kamu seru sembah selain Allah tidak punya apa-apa, walaupun senipis lapuk biji kurma. Maknanya terlalu nipis lah dia punya dah. Lapuk biji kurma pun dia tak nak buat, apa lagi yang lebih besar. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Tak dengar apanya, dia tunggu kayu batu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Kalau dengar sekalipun. Pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kamu dan tidak ada dapat memberikan keterangan padamu seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Surah Fatir ayat 13-14. Dan firman Allah Ta'ala lagi. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh. Dzalika huwa ad-dalalul ba'id. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih. La bi'sal maula wa la bi'sal ashir. Ia menyeru selain Allah. Dipanggil lain pada Allah. Sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudaratnya lebih dekat daripada manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan. Tak ada faedah lah dia panggil. Dipanggil hak tak ada kuasa. Buat apa? Surah Al-Hajj ayat 12 dan 13. Islam bertegas dan mewajibkan manusia untuk menunjukkan permohonan dan permintaan hanya kepada Allah yang hak. Yang baginya pemerintahan langit dan bumi. Yang di tangannya perjalanan setiap sesuatu. Islam juga menghukum bahawa setiap manusia yang bergantung dengan yang lain daripada Allah yang hak adalah salah dan akan membawa kemudaratan dan kekecewaan kepadanya. Tak ada gapo dah kita. Baik, kita berpindah kepada kelebihan yang keempat. Membebaskan manusia daripada menjadi hamba, penyembah kepada makhluk sepertinya dan menjadikannya hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Kita. Sesungguhnya manusia, sama ada dia hamba kepada Allah secara zahir dan batin, ataupun hamba kepada yang lain daripada Allah, yang disembahnya itu mungkin hawa nafsu, nafsunya sendiri, harta, kuasa, ketuanya, kaumnya, pasangannya, anaknya, patung atau makhluk lain sepertinya, semua itu tak ada power belaka. Kehidupannya akan menjadi kucar-kacir dan tidak teratur. Tidak akan ada walaupun satu objek yang dipujanya itu akan dapat memberinya ketenangan,
tidak akan ada hala tuju hidup yang jelas dan prinsip untuk menstabilkan hidupnya, jadilah dia sebagaimana firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala gambarkan puak syirik ni bagaimana keadaan. Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Maksudnya, sesiapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah dia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin yang tempat yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 21. Maknanya Allah Ta'ala gambarkan, mana kalau orang syirik ni, dia tak ada tempat bergantung. Macam benda objek yang jatuh dari langit, diterbangkan oleh angin, ataupun disambar oleh burung. Mana tahu gimana. Tak ada asas. Tapi bila kita orang beriman, kita berpegang dengan al-urwatul wusqa, tali agama Allah yang kukuh, kita tidak akan terumbang-ambing. Tidak boleh diterbangkan oleh angin hawa nafsu. Tidak akan boleh disambar oleh burung-burung ajaran sesat. Sebab kita ada tali yang kukuh, kita berpegang bil urwatil wusqa, dengan tali yang kuat. Jadi orang tak boleh kacau kita, insya-Allah. Jadi kena ingatlah tu. Allah SWT juga membuat perbandingan antara orang mukmin yang hanya menyembah Allah dengan orang kafir yang syirik dengannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 29. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani masala. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan, iaitu seorang laki-laki hamba, seorang hamba yang dimiliki oleh beberapa orang secara berkongsi, yang dalam perselisihan, dan seorang hamba yang menjadi milik penuh bagi daripada seorang laki-laki sahaja. Analogi dia mudah. Seorang hamba ni, dia punya toke dia ramai. Seorang hamba lagi hanya dimiliki oleh seorang. Bagaimana? Adakah kedua hamba itu sama halnya? Sudah pasti kita kata la, tidak sama. Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maknanya, syirik ni banyak pergantungan. Tak tahu hak mana satu, tak jadi. Orang yang syirik kepada Allah, menyembah benda-benda lain yang punya pelbagai tuntutan yang berlainan, maka dia tidak akan dapat menikmati kestabilan hidup dan ketenangan fikiran, manakala mereka yang hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mengenali Tuhan dan penciptanya yang esa, yang layak dan berhak disembah, dia akan menyembahnya dengan penuh ikhlas dan mengesakannya dalam ibadatnya, dan akan sentiasa berada dalam ketenangan fikiran dan kesempurnaan hidup. Jadi gitulah keadaan. Alhamdulillah, kita orang Muslim, orang yang beriman, kita duduk di bawah penjagaan Allah Azza wa Jalla, berpegang dengan al-urwatul wusqa, tali yang kukuh, kita selamat. Faedah ataupun kelebihan yang kelima, membersihkan jiwa serta menyuburkannya dan membolehkannya mencapai kebahagiaan dan ketenangan sejati. Jiwa nak tenang, sembah Allah. Ini berarti hakikat sebenar manusia ialah hati dan jiwanya. Dan tiada cara yang lebih layak untuk memperbaikinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Iaitulah Tuhan yang tiada Tuhan yang layak disembah selain daripada Dia. Allah Taala pemilik yang memiliki hati kita di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita nak beriman ke, kita nak takwa, semua di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Hati dan jiwa tidak akan mencapai ketenangan di dunia ini kecuali dengan mengingati Allah. Tidak akan menemui kegembiraan kecuali dengan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Tengoklah ahli-ahli ibadat betapa mereka tenang, betapa mereka aman hidup dengan begitu baik. Sekiranya manusia memperoleh ketenangan dan kegembiraan melalui benda-benda lain selain daripada Allah, ketenangan dan kegembiraan ini tidak akan kekal. Mungkin dia happy lah malam tu, dia mabuk, dia duduk main melompat atas pentas contohnya. Happy lah tu kan. Tapi happy beberapa ketika je.
Kata orang, nikmat hanya sejengkal. Nikmat hanya sejengkal. Makan sedap dengan minum arak ke makan babi bak satu ke, jengkal ya. Lepas pada lidah dia tu, tak ada dah nikmatnya. Masuk dalam perut. Sama juga nikmat faraj. Hanya sejengkal saja. Nak pergi apa lepas pada tu tak ada. Ia pasti akan berakhir. Kegembiraan itu tidak akan kekal. Ia pasti akan berakhir. Bahkan kadang-kadang ia akan membawa keburukan dan menjadi punca kemusnahannya sendiri. Maka beriman dengan Allah SWT, dan hanya menyembahnya yang esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun merupakan santapan asasi rohani manusia dan sumber kekuatan, kebaikan, dan ketulusannya. Ia merupakan asas kebahagiaan dan satu-satunya cara untuk mencapai nikmat yang kekal abadi di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Maksudnya, sesiapa yang mengerjakan amal saleh, sama ada laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ialah kerja sikit. Pahala balasannya besar. Itu kelebihan dia. Surah An-Nahli ayat 97. Dan firman Allah Ta'ala, Innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك liman khashiya rabbah. Maksudnya, sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Adnin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut pada Tuhannya. Surah Al-Bayyinah ayat 7 dan ayat 8. Baik para jemaah sekalian, kelebihan yang keenam yang terakhir. Nah, terakhirlah kita. Sesungguhnya menyembah Allah Azza wa Jalla yang esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun merupakan fitrah kejadian manusia yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Fitrah kejadian manusia. Maknanya kalaulah manusia ni tak ada Quran pun, dia akan jumpa cari Tuhan. Kalau nak. Sebab fitrah dia, dilalatul fitrah dia. Firman Allah Ta'ala, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama yang benar. Tetaplah asas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrahnya itu. Mana manusia ni akan cari. Siapa pencipta dia. Akan cari dari sudut fitrah dia. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Ar-Rum ayat 30. Jelaslah di sini. Bahawa menyembah Allah yang esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun merupakan satu-satunya sumber ketenangan dan ketenteraman jiwa kerana ia menepati fitrah manusia. Manusia tidak akan menemui ketenangan jiwa dalam semua aspek kehidupannya kecuali dengan menurut apa-apa yang sesuai dengan fitrah kejadiannya. Ini kerana menyembah Allah adalah bertepatan dengan fitrah manusia. Jiwa akan berasa tenang serta puas dan tidak akan cuba mencari alternatif lain. Ini merupakan salah satu sebab yang membuatkan orang Islam tidak menukar agama mereka dengan agama yang lain kerana ia Islam sesuai dengan dan bertepatan dengan fitrah mereka. Tengoklah kalau tengok dah agama lain-lain itu pelik-pelik nampak. Ada agama yang kotor, yang macam-macam lah.
Tapi kita tak sekondam agama orang, ni marah dia. Kita kata agama kita ni fitrah. Dengan taharahnya, dengan bersihnya, dengan bersucinya, dengan cukup lengkapnya. Manakala orang kafir musyrik pula mereka senyata berada dalam kekeliruan dan kebimbangan. Kerana objek yang mereka sembah bertentangan dengan fitrah kejadian manusia. Sama ada mereka menerima petunjuk lalu menyembah Allah yang Maha Esa dan menemui ketenangan jiwa atau terus berada dalam kesesatan dan kekeliruan sehinggalah mereka menemui Tuhan mereka yang akan menghukum mereka kerana kekufuran dan kesesatan mereka itu. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Pada jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita dalam bab keindahan Islam dalam rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. InsyaAllah, kita akan sambung dalam siri yang akan datang, beriman pada malaikat. Macam mana kita nak tahu beriman pada malaikat itu satu keindahan. Baru kita terasa. Sebab itulah anak kata kitab rukun keindahan Islam ni indah. Sebab dia membongkar apa yang kita pegang selama ni, membongkar rahsia di sebaliknya. Membongkar rahsia di sebaliknya. Jadi kita nampak satu persatu biiznillah azza wa jalla. Baiklah para jemaah sekalian, kita break setakat itu dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sidi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.